Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dimiliki Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah. Nizah. Moga ada kesempatan untuk kita pada pagi ini untuk sedikit waktu bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT. Topik pagi ini adalah berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman AS yang Allah nyatakan melalui surah Sad. Dan biasa rujukan kita pada pagi ini tafsir Ibn Katsir, jilid yang ke-8, muka surat 147. Sekali jilid ke-8, muka surat 147, surah Sad. Ada orang sebut surah As-Sad, bukan As-Sad, surah Sad. Ya, baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih sahabat kat TikTok, sahabat di Facebook pada pagi ini. Ya, dah hantar nak soalan nampaknya. Alhamdulillah semua. Baik, firman Allah SWT dalam ayat ke-35 surah Sad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia berkata, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun sesudahku. Sungguhnya Engkau yang Maha Memberi. Ayat ini adalah lanjutan daripada kisah Nabi Sulaiman AS, yang mana Nabi Sulaiman telah pun dianugerahkan Allah SWT pemerintahan dan kekuasaan. Nabi Allah yang mulia ni diberi pilihan oleh Allah SWT sama ada nak kerajaan ataupun kenabian, nak keilmuan ataupun kekayaan. Maka pilih baginda adalah keilmuan, kenabian. Maka Allah beri kepada Nabi yang mulia ini bukan sahaja kenabian dan keilmuan, malahan Allah beri padanya pemerintahan dan juga kekayaan yang luar biasa. Jadi kita dalam hidup ni mintalah benda yang betul. Kalau minta jadi kaya, tiba-tiba kena penyakit pula. Dan kekayaan itu menyebabkan orang lain yang menikmatinya. Tidak sedikit rumah yang kita lihat besar, masjid, istana, sebenarnya penghuninya tidak ada di situ. Mereka mungkin ada di ward hospital. Yang duduk kat situ adalah pekerja-pekerjanya, khadam-khadamnya, pesuruh-pesuruhnya, maid-maidnya, helpernya. Tapi pemilik asal tidak berada di situ, berada dalam keadaan penyakit, ditimpa penyakit, duduk ke hospital dan sebagainya. Ya, sekarang dah tak sibuk pagi anak dan pengusul masuk asrama. Bagus, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Fauzi, Yusuf bin Ibrahim, Alhamdulillah semua, Azan Syad dekat TikTok, Muhammad Syawal di Facebook. Terima kasih semua yang hadir. Jangan lupa sharing pada teman tahu, kerana pagi ni pendek je kuliah kita. Yang penting ada manfaat di sebaliknya. Kita nak dengan ilmu yang disampaikan tu ada manfaat, ada kegunaan yang boleh kita pegang dalam kehidupan ni sebagai satu paksi, anchor dalam kehidupan kita, padukan kepada ayat-ayat Allah SWT. Ini zaman tawil lah masalah Siti Muisa Muhammad Nazul Aswad masalah. Jadi bila kita baca ayat ini, iaitu Nabi yang mulia ini berkata, ya Allah, ampunilah aku, berikan aku kerajaan yang tidak mampu dimiliki oleh sesiapa pun sesudah aku. Sebagai ulama kata, maknanya adalah tidak patut bagi seseorang setelahku, iaitu tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya daripadaku. Jadi pendapat yang sahih bahawa baginda minta kepada Allah sebagai kerajaan yang tidak diberikan kepada manusia sesudahnya seperti kerajaan itu, inilah makna yang jelas daripada ayat tersebut. Untuk itu terdapat hadis-hadis sahih di beberapa jalur yang berasal daripada Rasulullah. Ketika mentafsirkan ayat ini, Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda SAW sabda, sungguh malam tadi ifrit dari bangsa jin melompatiku, menggangguku dalam salat. Allah beri kepadaku kemampuan untuk menangkapnya dan aku ingin mengikatnya di siang tiang masjid, sehingga pada hari nanti, pada waktu pagi nanti, kamu semua dapat melihatnya. Tetapi aku telah teringat perkataan saudaraku Sulaiman AS, Rabbi fili wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Maksudnya Nabi sedang salat, Nabi diganggu oleh Ifrit. Ifrit ni the most powerful jin. Inilah ayat yang kita pernah baca dalam surah Naml lalu, surah Semut, bagaimana kisah Ifrit ini. Dan salah sahabat pun menceritakan tentang kerajaan yang ada pada Nabi Sulaiman AS. Jadi Ifrit ni mengganggu Nabi kita SAW ketika salat. Maka Nabi SAW boleh menangkapnya dengan izin Allah SWT. Nabi boleh pegangnya dan sehingga lidahnya terjeli keluar. Dan Nabi terasa dalam hati baginda ingin mengikat Ifrit ini selepas sembahyang nanti supaya dapat disaksikan oleh umat Islam dan anak-anak mereka pada waktu pagi nanti.
tetapi Nabi kita punyalah sifat tawaduk, rendah diri itu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita telah pun teringat ayat ini yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman minta kepada Allah jangan ada seorang pun dapat menandinginya dari sudut kekuasaan. Maka Nabi SAW merasakan tidak patut untuk menandingi Nabi Sulaiman, walaupun baginda boleh melakukannya. Apa kelebihan yang ada pada Nabi terdahulu? Ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya nak bawa kepada tuan-tuan kisah-kisah tentang Nabi kita lah. Ia daripada kitab Syaraful Mustafa oleh Al-Imam Al-Qarqushi. InsyaAllah satu kitab yang menarik yang telah ringkaskan menjadi kitab Syifa fi Huquqil Mustafa. Saudara-saudara alam salam. Jadi tawaduknya Nabi kita, walaupun baginda mampu melakukannya sebagaimana Sulaiman AS, tapi baginda teringat permintaan Nabi Sulaiman itu supaya dianugerahkan kerajaan yang tak dapat ditandingi oleh siapa pun. Maka Nabi tidak mahu menandingi Nabi Sulaiman kerana tawaduk yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu hadis, mungkin hadis ini merupakan hadis yang lemah, iaitu bila Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, siapakah engkau? Jawapan Nabi Ibrahim, aku Khalilullah ya Allah. Betul lah tu, kasih Allah. Bila Allah bertanya pula kepada Nabi Musa, siapakah engkau wahai Musa? Jawapan Musa, aku Kalimullah. Betul, Musa merupakan Kalimullah. Allah Ta'ala telah bercakap dengan Nabi Musa dengan selayaknya, dengan caranya yang kita pun tidak memahami. Tapi dalam ayat menyatakan wa qalallahu Musa taklima. Allah berkata direct dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa menjawab, aku Kalimullah ya Allah, aku ni perkataanmu. Allah bertanya pula kepada Nabi Isa AS, siapakah engkau? Jawapan Nabi Isa AS, ana ruhullah, aku ruh yang kau tiupkan wahai Tuhan dalam jasad ibuku. Ruh Allah Ta'ala itu dinyatakan dalam Quran. Kita pun tidak faham maksud yang sebenarnya, tuan-tuan. Mari untuk mengatakan begitulah Allah menyatakan, begitulah kita bawakan. Kemudian Allah bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah engkau? Jawapan Nabi kita, ana Abdullah, aku ini merupakan hamba Allah. Tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukanlah nak mengatakan Nabi-Nabi lain, tidak, tapi nak menceritakan kemuncak kepada tawaduk itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melihat ada orang yang baru menemui baginda dalam keadaan menggeletar, menggigil kerana melihat kehebatan Nabi SAW. Maka Nabi telah mengatakan, tenang kamu, aku hanyalah merupakan seorang anak yang ibu aku dahulu kerjanya mencari rumput seperti ulam-ulam yang terdapat di Mekah gitu. Ulam ni seolah macam makanan yang paling sempoi lah, yang paling simple lah. Nak menceritakan tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab ada hadis yang menunjukkan ketika baginda sampai di satu tempat, datanglah sekumpulan budak-budak perempuan. Budak perempuan ni budak perempuan kecil lah ya. Bukan budak perempuan dewasa, anak dara, bukan. Budak perempuan kecil. Kan anak-anak kecil perempuan ni dia begitu concern orang datang. Dia tarik tangan Nabi SAW untuk tunjuk tempat mainannya. Maka Nabi pergi meraihkannya sallallahu alaihi wasallam. Itulah tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hajah Hamidah. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang keutamaan, kehebatan yang ada pada Nabi Sulaiman, iaitu Nabi Sulaiman dikurniakan Allah SWT. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Ahmad Ibn Sirah bin Ma'bad bahawa Abu Ubaid Hajib Sulaiman menuturkan, aku melihat Atha' bin Yazid Laisi berdiri dalam keadaan salat, lalu aku berjalan melaluinya, dia menghalangiku. Kemudian dia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri bertutur kepadaku bahawa Nabi berdiri mendirikan salat subuh sedangkan dia di belakangnya. Baginda baca satu ayat, terganggu dalam bacaannya. Ketika baginda menyelesaikan salatnya, baginda bersabda, lau ra'aitumuni wa iblis wa ahwaitu biyadi famaziltu akhnuquhu wa tawajadtu barda lu'abihi baina usbu'ai hataini al-ibham allati taliha walawla da'watu akhi Sulaiman la asbaha marbutan bi sariyatin min sawari masjid yatala'abu bihi sibyan Madinah faman istata'a minkum an la yahula bainahu wa bainal qibla ahadun falyaf'al. Seandainya kamu melihat aku dan iblis, maka aku tangkap dia dengan tanganku, aku cekik dia sehingga terasa dingin air liurnya di antara dua jariku ini. Lebih cekiknya seperti itu, sehingga terasa air liur ifrit itu berada di antara dua jari Nabi SAW ni. Dan seandainya bukan kerana doa saudaraku Sulaiman, iaitu doa ni tadi, maka setentu aku akan mengikatnya di tiang masjid ini supaya menjadi permainan anak-anak di kota Madinah. Kerana itu barang siapa di antara kamu yang mampu untuk tidak dihalangi di antara dirinya dan kiblat, maka lakukanlah. Jadi ada beberapa pengajaran daripada hadis ini. Pertama, menunjukkan Nabi sembahyang berjemaah dengan sahabat. Yang kedua, Nabi menangkap ifrit dengan tangan baginda SAW.
Cuma baginda tidak mahu memegangnya sampai lepas sembahyang, diikat di tiang masjid kerana Nabi tawaduk. Teringat akan doa Nabi Sulaiman minta kepada Allah supaya diberikan kepadanya sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Siapa yang cuan Alhamdulillah ni Azim Umar, Laici, Jebat, Alhamdulillah semua sahabat yang hadir. Jadi kalau orang melintas di depan sembahyang, di depan kita sembahyang ini, hendaklah kita tahan macam tu. Ya Allah Akbar, orang melintas di depan, tahan. Tapi dengan cara yang betul lah. Maknanya kita kena sembahyang ada sutra. Sutra ni berarti satu sempadan di antara kita. Macam sejadah tu kira sutra lah. Ya, kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan miliki kitab yang bertajuk Encyclopedia Salat Premium. Buku tebal ini menceritakan sembahyang A to Z. Elok sangat untuk kita hadiahkan kepada ayah ibu kita, kepada guru yang nak bersara di kalangan kawan-kawan kita, rakan sejabat yang nak bersara, hadiah hari jadi, hadiah kepada orang dapat anak, supaya betulkan salat dari semula, muhasabadi, menulis salat dan sebagainya. Yang namanya Encyclopedia Salat Premium. Maka kita kena sembahyang di tempat yang tidak membolehkan online cross di hadapan kita. Seandainya kita sembahyang di situ pun masih ada orang yang cuba untuk menyeberang kita, kita kena tahan dia macam ni. Kalau nampak dia degil juga, tunjuk penumbuk macam ni. Ya, lalu juga maksudnya kita kena ada kawasan kita sembahyang. Sebenarnya Nabi SAW kelihatan memegang sesuatu. Rupanya Nabi pegang ifrit yang mengganggu Nabi SAW ketika solat. Kalau salat Hamdan Bahari. Best bincangan pagi ni penting untuk kita faham. Tapi kadang-kadang ada orang dia tak faham. Orang tunjuk seperti itu, dia ingat buat apa. Macam berlaku kat Mekah lah. Cerita Datuk Ismail Kamus, Allah yarham. Orang melintas depan, dia tahan seperti itu. Orang Arab tahan. Dah orang Melayu pergi salam pula. La ilaha illallah. Ya. Ini kejahilan yang memuncak. Dah pergi ke Mekah pun, buat ibadah umrah pun. Ibadah umrah tu kira macam haji lah ya. Haji yang kecil. Masih lagi perkara-perkara remeh pun tak beres lagi. La ilaha illallah. Kesiannya Baik. Jadi Nabi telah menunjukkan kepada kita contoh tauladan yang terbaik, tawaduknya baginda SAW. Dan begitu juga ketika orang melintas di depan kita untuk ketika kita sedang salat, sedangkan area kita tu sudah kita bataskan, kita pergi sembahyang dekat tiang ke, kita sembahyang atas jadah ke, masih juga ada orang melintas di hadapan, kita kena tahan dia. Kalau dimintas juga, tunjuk penumbuk macam ni, tegas maknanya. Kalau mintas juga, maknanya jahil lah, jangan dia apa-apakan dia lah. Tapi kalau kita salat berjemaah, orang melintas depan kita, ada imam di hadapan kita kat sana tu, jangan kita tahan pula, kerana sutra orang sembahyang berjemaah adalah imamnya. Jadi tak boleh orang melintas depan imam, tapi boleh melintas di depan makmum dengan tujuan kita nak keluar, mungkin salat terbatal dan wuduk terbatal dan sebagainya. Jangan kita sembahyang berjemaah, orang melintas depan kita, kita tahan pula. Ya, kerana salat berjemaah, sutra bagi orang salat berjemaah adalah imam itu. Tapi sutra bagi kita sembahyang bersendirian adalah kawasan kita sembahyang tu, tiang ke, ataupun peti tabung masjid ke, ataupun sejadah ke, ataupun kita letak beg kita di hadapan ke, gitu Baik. Hasil Syafiq, ahlan salan ya. Biniza jam tak nenas, ahlan salan. Jam tak nenas, jam tak nenas. Ada jual jam boleh beli nanti insya-Allah. Ahlan salan, barakallahu fikum. Baik. Menurut satu riwayat, barang siapa di antara kamu mampu untuk tidak terhalang di antara dirinya dan Kaabah, maka lakukan. Maka kita kalau sembahyanglah depan sekali, sembahyang di kawasan di mana tak membolehkan orang lain melintas di hadapan kita. Kerana kalau kita membuka ruang untuk melintas, kita pergi sembahyang depan kita seluas alam, patutnya kita ke depan sikit sembahyang tahiyat masjid ke, sembahyang sunat ke, sembahyang seorang diri ke. Jangan sembahyang di kawasan yang menyebabkan orang lain berdosa. Sebenarnya melintas di hadapan orang sembahyang tu hukumnya haram. Tapi nak buat macam mana, ramai sangat orang jahil pada hari ini. Kalau kita sembahyang dalam keadaan jemaah, kita habis bersama dengan imam, ada makmum masbuk di belakang, iaitu yang belum habis sembahyangnya, kita tak boleh melintas dia. Tapi kalau imam tu sedang bersembahyang, orang semua ikut, ada orang keluar terbatal wuduknya, dia boleh melintas di hadapan orang, kerana sutra itu adalah imam. Tapi kalau imam dah habis sembahyang, ada makmum masbuk di belakang, kita haram melintas di hadapannya. Kena ajar tuan-tuan. Kadang-kadang orang dah tua bangka, perkataan dah tua, dah senior pun tak reti lagi buat macam ni. Dia nak keluar selamba, jadi keluar seorang, lalu lepas orang tunduk pula kepala, boleh macam tu pula. Tak boleh. Ya, Rafi Ahmad Yasin tak boleh hukumnya. Nusyazrah. Ya. Baik, nama saya Aziz, ahlan wa sahlan.
Jadi ayat ini menceritakan kepada kita tentang keutamaan Nabi Sulaiman. Dan saya telah nyatakan tadi, bila Allah beri pilihan kepada baginda, apa yang kau pilih wahai hamba-Ku, sama ada keilmuan ataupun kekayaan, pilih Nabi Sulaiman adalah keilmuan. Lalu Allah beri kepada Nabi ini keilmuan, dan Allah beri kepadanya kekayaan, pemerintahan. Jadi kita minta kepada Allah Taala, mintalah kedua-duanya. Tapi yang lebih utama adalah minta kepadanya ilmu. Ilmu mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Pernahlah dikatakan kepada seorang bijaksana, kenapakah pada hari ini kalau kita lihat orang alim yang datang bertemu dengan orang kaya? Orang kaya tak ada pula datang jumpa orang alim. Kan? Jangan jadi orang yang melutut di hadapan orang kaya lah semata-mata untuk dapat secebis daripada hartanya. Jangan kita hina diri kita seperti itu, wahai orang berilmu. Kita mesti ada harga diri. Maka jawapan orang bijak ini, kerana orang berilmu itu tahu nilai ilmunya. Dia nak pergi menasihati orang kaya itu. Bagus tak jawapan ni? Jangan buruk sangka pada orang yang bertemu dengan orang kaya, ya. Kenapa pula orang kaya tak datang kepada orang berilmu? Kerana orang kaya dia tidak tahu nilai ilmu itu. Nampak tak tuan-tuan? Orang berilmu datang jumpa orang kaya, pemimpin dan sebagainya, dia ada niat dia untuk menasihati, membetulkan, menegur, memberi cadangan lebih baik. Tapi orang yang kaya ataupun orang berpangkat ini, dia tak mau jumpa orang berilmu kerana dia tidak tahu nilai ilmu itu. Nampak tak? Betul kan jawapan ni kan? Jadi baik sangkalah kepada orang berilmu yang pergi jumpa dengan orang kaya. Baik. Yaqulu ahadul arifin al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang berilmu kenal orang jahil kerana ilmu itu menyebabkan dia kenal orang itu jahil. Kerana dengan ilmu itu dia tahu nilai ilmu dan juga kejahilan, ya. Wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Dan orang jahil pula tidak tahu nilai orang berilmu kerana memang dia tidak ada ilmu langsung. Abdul Hasan Muhammad Rayyan Alhamdulillah, Cikgu Ruhaya, barakallahu fikum, ya. Abu Bakar, ta'allam al-ilma lita'mal bihi wa la tata'allamhu litatahaddath bihi fayakunu 'alayka wizruhu wa li ghayrika 'alayka wa li ghayrika nuruhu. Kata Imam Ghazali, tuntutlah ilmu itu supaya kamu beramal dengannya. Jangan tuntut ilmu untuk menunjuk-nunjuk dengannya. Kerana bila kamu menyampaikan ilmu dalam keadaan kamu ingin menunjukkannya, dia menjadi satu beban untuk kamu di akhirat. Sedangkan bagi orang yang mendengarnya, ia menjadi nur baginya. Rugi kan? Kita ada ilmu, Allah bagi ilmu, kita sampaikan ilmu. Tujuan kita sampaikan ilmu adalah untuk menunjuk bahawa kita yang paling pandai. Maka ilmu itu tak beri manfaat kepada kita, yang beri manfaat kepada pendengar. Jadi nur untuknya. Tapi buat kita akan dipersoalkan di akhirat besok kerana tak beramal dengannya, hanya nak menunjuk dengannya. Begitulah dikatakan Daud At-Ta'i setelah ia hadir dalam program majlis ilmu Abu Hanifah. Maka datanglah seorang perempuan bertanya kepada Abu Hanifah tentang satu masalah. Abu Hanifah ni pengasas mazhab Hanafi. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ma minna illa wa huwa iyalun ala Abi Hanifah. Tak ada seorang pun di kalangan fuqaha yang lahir seperti kami, kata Imam Syafi'i, ya. Melainkan kita mempunyai hutang tak terbayar kepada Imam Abu Hanifah. Kerana Abu Hanifah lah yang mengajar kita fiqh yang sebenarnya. Ada orang pada hari ini berkata Abu Hanifah ni tak kerti hadis. Dalam mazhab Abu Hanifah tak pakai hadis sahih. Ini adalah orang jahil, tuan. Ya, Abu Hanifah tak pakai hadis Bukhari. Abu Hanifah lahir sebelum Imam Bukhari. Apa salah dia kena pakai hadis Bukhari? Bukhari hidup selepas wafatnya Imam Abu Hanifah. Bukhari hidup selepas wafatnya Imam Syafi'i. Ada orang kata pula, kenapa Imam Syafi'i tak ikut Sahih Bukhari? Ini orang soalan yang menampakkan kejahilannya. Kerana Imam Syafi'i lahir sebelum Imam Bukhari. Antara mereka tak pernah berlaku pertemuan pun. Imam Syafi'i meninggal dunia lebih awal, baru lahir Imam Bukhari kemudiannya. Tuan-tuan, ya. Jadi pembukuan berlaku pada zaman Imam Bukhari, tapi sebenarnya bukanlah bererti Imam Taluhu tak reti ilmu yang hadis ini. Ini adalah satu kata-kata yang sangat zalim pada para ulama bila mengatakan Imam Abu Hanifah ni tak reti apa-apa, tak ada hadis sahih yang dipakai olehnya. Ini kejahilan. Kalau Abu Hanifah ni tak reti hadis sahih, kenapa lah mazhab Hanafi ni mazhab paling besar dalam dunia pada ini, tuan-tuan? Begitu ramai para ulama hadis dari India bermazhab Hanafi. Begitu ramai ulama daripada Turki bermazhab Hanafi. Begitu ramai ulama di Syria bermazhab Hanafi. Begitu ramai mazhab Hanafi ni ada di Azhar, tuan-tuan, di Kahirah itu, di Mesir itu. Jadi kata-kata yang menunjukkan kejahilan ini berpunca daripada tidak membaca, tidak belajar, tidak mendapat ilmu ikut sanad yang betul,
lahirlah golongan yang mendabik dada mengatakan Abu Hanifah tak tahu hadis. La ilaha illallah sallallahu. Kamu nak banding kamu dengan Abu Hanifah ke? Tuan-tuan ni mula kasihan ya. Ada seorang bernama Daud Ta'i duduk dalam majlis Abu Hanifah. Datanglah seorang perempuan bertanya fatwa kepada Abu Hanifah. Lalu Abu Hanifah pun menjawab soalan tersebut. Lalu perempuan itu bertanya balik semula. Hazal ilm fa ainal amal. Ini adalah ilmu yang disampaikan. Fatwa ini merupakan ilmu. Bila kita nak beramal dengannya? Allah salam, Puan Azina, barakallahu fiikum. Allah salam, terima kasih semua. Terima kasih Rosa Hanim, terima kasih. Ini merupakan ilmu. Bila nak beramal dengannya? Mendengar kata-kata oleh wanita tersebut. Barakallahu fiikum, terima kasih Puan Azina. Allah salam. Ada peluang datanglah kita travel. Lama tak jumpa. Ya, maka Abu Hanifah ini dan juga Daud Ta'i mendengar kata-kata itu. Mulai hari itu mereka pun beramal dengan ilmu mereka dengan lebih kesungguhan. Tata Osman Allah Wasallam. Barakallahu fikum sahabat kat TikTok. Jadi kata-kata orang tua ni memang berkesan di hati. Itu dia menjawab Abu Hanifah dengan berkata, ini adalah ilmu yang kau sampaikan Tuan Guru. Tuan Guru sampaikan memang betul. Bilalah kita beramal dengannya. Maka kata-kata yang mencubit hati, menjentik hati, memujuk hati untuk jadi lebih baik. Maknanya dalam hidup ni banyak benda kita tahu tapi beramalnya tidak. Inilah masalah kita ya. Kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, "Inna rajula la yakhruju min manzihi wa alayhi min az-zunubi misla jibali Tihama. Fa idza sami'a al-'ilm khafa wa raja'a wa taba fansarafa ila manzilihi wa laysa alayhi dhanbun fala tufariqu majalis al-ulama." Seorang itu keluar daripada rumah dalam keadaan penuh dosa, membawa dosa yang banyak. Sebesar gunung Tihama, besar gunung Tihama ni tuan-tuan ya. Apabila dia mendengar ilmu disampaikan, maka di hatinya dia gemetar, takut dia. Dia pun menghayati dan mengamalkannya. Maka dia pulang semula ke rumah dalam keadaan dosa-dosanya yang besar macam gunung tadi telah ditiadakan oleh Allah. Allahu Akbar. Itulah pentingnya ilmu. Pesan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, wahai orang muda, sibuk macam mana sekalipun, ambillah peluang untuk datang ke majlis ilmu, di masjid, di surau dan sebagainya. Kita baru kahwin, sibuk macam mana sekalipun, pergilah ke majlis ilmu, ambillah peluang. Kalau tidak setiap malam, mungkin 2-3 malam seminggu. Tak boleh juga sekali seminggu. Janganlah biarkan diri kita kosong daripada ilmu. Kerana ilmu yang paling penting, ilmu mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Seperti kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, kita ni semua berdosa. Tapi bila dengar ilmu, hati kita menjadi sayu kan, menjadi gemetar, takut. Ya Allah, banyaknya dosa aku, macam mana aku nak berubah, macam mana aku nak jadi orang lebih baik. Kesan daripada perasaan itu, ia merupakan menyebabkan seorang itu bertaubat kepada Allah dan menjadikannya bersih daripada dosa-dosanya. Maka pulang dia ke rumah dalam keadaan sudah suci daripada dosa-dosa yang dilakukannya. Ini dosa-dosa kecil Kakak comel dia bawa isteri anak-anak pergi ke masjid, ke program ilmu, dapatkan ilmu daripada guru-guru yang ada. Jangan dengar daripada seorang guru sahaja, nanti dengar daripada seorang, nanti jadi wujud sifat ta'asub. Gitu Baik. Wa yasal ilmu an ta'rif ma kunta tajhal walakin tastafid min ma'rifatika. Bukanlah ilmu itu setakat kamu tahu kamu jahil, tapi ilmu itu membantu kamu untuk menjadi orang lebih baik, mendapat faedah daripada ilmu yang kau pelajari itu. Ya, Zuraidah, Al-Salan, Muhammad Yunus Saiz, Zuladimi di TikTok, Al-Salan Hasni, Lina Ma'su, Al-Salan semua. Jadi jemput kawan kita yang lain, dia tahu kan benda penting untuk tanya orang, tanya mana penting ilmu ke kaya. Kau jadi kaya besok bolehlah pergi Mekah selalu contohnya, boleh buat masjid. Jadi ilmu ada apa? Gitu tanggapan sebahagian daripada manusia. Ya tuan-tuan, hati dan dikasihkan. Satu hari Imam Malik sedang mengajar di Masjid Madinah. Tiba-tiba tuan-tuan, bisinglah, hiruk pikuklah kota Madinah kerana kemunculan seekor gajah. Mana ada gajah kat Madinah tuan-tuan? Orang Arab kat Mekah jangan-jangan tengok gajah. Mana ada? Gajah yang ada daripada Afrika. Maka orang bawa gajah pergi ke Madinah. Semua yang ada dalam majlis ilmu, Imam Malik keluar berlari nak tengok gajah itu. Kecuali seorang murid Imam Malik yang datang dari Spain, Andalus pada masa itu. Namanya Yahya bin Yahya. Beliau tidak keluar, beliau duduk tercegat menghadap Imam Malik sebab tidak ada apa yang berlaku. Maka Imam Malik berkata kepadanya, "Hai budak, semua orang keluar lari nak tengok gajah, engkau duduk sini saja." Jawapan Yahya ni seorang pemuda yang tegar imannya,
kuat semangatnya, datangnya untuk belajar, bukan untuk buat benda lain. Tu dia berkata kepada Imam Malik, Tuan Guru, saya datang untuk lihat Tuan Guru dan belajar daripada Tuan Guru, bukan tengok gajah. Subhanallah, Masya Allah. Akhirnya pulanglah Yahya ini ke Andalus sebagai seorang ulama terbilang, mengembangkan mazhab Imam Malik. Ini kita macam-macam distraction. Bukan gajah aja, lebih daripada gajah. Ada handphone, pergi universiti, kita bukan belajar, tengok universiti, tengok macam-macam apps, boleh berkenalan dengan orang ke Afrika, ke Amerika, ke mana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok orang dalam apps, so muka bukan main handsome lagi. Rupanya jumpa tak mana pun, tipu pula. Seorang tu ada lagi, masukkan duit, nak berkenalan kena-kena. La ilaha illallah Rasulullah. Kesiannya pada budak pada ini, dengan mudah ditipu. Tak ada harga diri pada ini. Kesian tuan-tuan ya. Sibuknya distraction banyak sangat dalam perkara-perkara belajar ni. Sehingga kadang-kadang saya cerita pada tuan-tuan, kadang sedih tau bila kita terlibat interview, tanya orang belajar kuliah syariah hadis, banyak benda asal dia tak tahu. Kerana kerja dia ketika buat assignment kat universiti, bukan semualah, ada sebahagian dia copy paste je. Apa-apa tajuk kita nak buat assignment, cari je dalam internet. Kalau rajin, repair lah, modify lah. Kalau jenis yang pemalas, copy begitu saja, pensyarah membaca sama je semuanya. Kenapa semua sama? Sama rujukan. Yang lebih malang lagi, pensyarah pun tak baca, dia bagi markah begitu saja. Maka tak tahu peningkatan ilmu berlaku pada anak-anak muridnya. Yang penting kuantas assignment sudah. Aku tengok tebal, cantik, dah aku bagi markah. Ini lagi tak betul tuan-tuan. Maknanya kita tidak amanah pada tanggungjawab yang diberi kepada kita untuk monitor dan lihat assignment anak-anak murid kita. Sedih keadaan sekarang bila kita lihat. Kalaulah semua anak murid dapat bertindak macam Yahya bin Yahya ni, begitu kesungguhannya Rasimjan kesungguhannya untuk menuntut ilmu pada Imam Malik ni tadi. Kalaulah perkara semikian dapat berlaku pada diri kita, anak-anak kita menuntut ilmu ni kan best. Ini tak, sekejap je kita tengok internet, sekejap je kita copy sana, copy paste sini. Senang saja hidup, tak perlu nak membaca dah, kerana semua tersedia. Akhirnya tidak melahirkan ulama lagi, melahirkan ular dalam semak. Melahirkan jadi inilah perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan, kerana kita tidak lagi sibuk dengan perkara keilmuan ni, tapi disibukkan dengan berbagai benda kebendaan. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, la ta'khuzul ulum min al-kutub wahdaha mahma balagat darajat fahmi indaka, khuz ilm min afwahil ulama ishalu munaqishhum wa sabithum min al-ma'lumat qabla an tunaqish fiha ahdan. Jangan ambil ilmu daripada buku-buku saja, daripada sumber-sumber rujukan semata-mata. Walaupun kau seorang yang bijak pandai, tapi berjumpalah dengan para ulama, ambil keberkatan daripada mereka, bincanglah dengan mereka, tanya mereka. Kalau ada peluang, berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Dengan cara demikian lebih barakahnya. Yaqul Hasan bin Yasar, laula ulama lasanna amsal al-bahaim. Imam Ghazali mengatakan bahawa kalaulah tidak para ulama, sudah tentulah masyarakat pada hari ini jadi ibarat binatang ternak, haiwan yang melata. Kerana kehidupan mereka tak ada panduan. Semua benda tuan-tuan yang mulia sekalian, asal ikut syahwat, maju. Asal ikut je perkara-perkara bersifat kebendaan, boleh buat. Semua ikut syahwat. Saya sebut kepada tuan-tuan, masalah utama dalam kehidupan kita pada ini kerana syubhat dan syahwat. Ni kata para ulama, syubhat ni kejahilan, syahwat ni kerana hawa nafsu. Orang kahwin pada hari ini di masjid, baguslah. Tapi yang hadir dalam masjid ini tak boleh kalau perempuan itu haid, haram hukumnya. Orang kata tak apa, sekarang ada sistem protection yang menyebabkan darah itu. Bukan masalahnya. Masalahnya orang haid tak boleh duduk dalam masjid. Lalu boleh, tak boleh duduk lama-lama macam tu, pergi duduk kat luar masjid. Kan masjid ada sediakan kursi di luar. Tapi kerana kejahilan dan juga syahwat yang ada pada ini, semua orang nak jadi mufti, semua orang nak tunjuk pandai. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, ini adalah contoh-contoh yang berlaku dalam kehidupan. Sistem investment yang haram begitu banyak dalam apps kita pada hari ini, Telegram, dalam Facebook. Semua orang ikut. Dia tahu benda tu haram, dia ikut juga. Kenapa tuan-tuan? Kerana syahwat, syubhat dan juga syahwat. Jadi begitu juga dalam bab menuntut ilmu ni tadi. Orang menuntut ilmu bukan lagi kerana Allah, tapi untuk menunjukkan dirinya. Sudah jadi syahwat. Supaya dengan orang terkenal ni, macam-macam benda dia boleh bikin, macam-macam pencapaian dia boleh buat. Dia boleh hit orang, boleh jadi follower orang, boleh
boleh menarik perhatian orang, boleh jadi orang terkenal, famous, betul, boleh jual produk. Ini adalah target-target yang salah, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Baik, ya. Yaqulu ahaduhum inna Allah idza starzala 'abdan zahadahu fil ilmi. Kalau Allah nak menghina seseorang manusia, dia akan jadikan orang itu pemalas untuk menuntut ilmu. Tengok. Ya, dia malas untuk ilmu. Kalau dia nak beli kitab pun dia berkira-kira. Tapi kalau bawa keduniaan, ya Allah, la ilaha illallah, apa saja dia spend. Handbagnya berpuluh-puluh. Tak beli original, beli yang fake, nak tunjuk juga kaya. Contohnya tuan-tuan yang berkasihan, ya. Kesian masyarakat kat luar sini. Bajunya mesti berjenama sekian-sekian, keretanya dah ada begitu modify pula. Bahayalah tuan-tuan pada ini. Bukan saja transgender, kereta pun ada transgender juga. Orang boleh buat macam-macam kat kereta. Kereta ni tukar jadi kereta itu. Kereta yang previous version boleh tukar jadi latest version. Semua boleh. Tuan-tuan ni boleh Allah sekalian, ya. Semuanya ini akan menyaksikan nafsu syahwat yang disuburkan. Semua benda bersifat kebendaan. Kurang bincangan tentang keilmuan. Kalau kita jumpa tuan-tuan ni boleh Allah sekalian, jumpa orang semua cerita buat kebendaan, pencapaian kau macam mana, berapa bisnes kau, berapa revenue kau. Tak ada lah orang nak bercerita berapa ayat Quran yang telah kau hafal, berapa banyak surah yang telah kau faham, ada program tadabbur tak ada. Ya, ini sebahagian daripada manusia lah, bukan semua, ya. Baik, kata para ulama, kalau Allah mengkehendaki seorang itu dihina, maka Allah menjadikan dia berkira-kira untuk menuntut ilmu. Zahadahu fil ilmi, maknanya sepatutnya kita zuhud dalam bab harta dunia. Tapi orang yang Allah kehendaki keburukan untuknya ini, Allah zuhudkan dia dalam bab ilmu. Berkikir dia untuk tuntut ilmu. Ada je alasan untuk tak beli buku, ada je alasan untuk tak hadir kepada ilmu. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, inilah dia tanda Allah menghina seseorang, iaitu dia tidak mengambil berat bab ilmu. Gitu, ya. Ta'allam an taktuba ma tasma' wastami' ila qawli syair. Al-ilmu sayyidun al-kitabatu qayduhu qaid suyuduka bil hibalil wathiqa. Famin al-hamakati an tasila ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqah. Jadi ilmu ni kalau kita peroleh, naklah kita catat. Kerana ia ibarat satu haiwan yang kita buru. Jadi buruan ni tadi mesti dah diikat, dikurung. Kalau dilepaskan, rugilah kita, kerana kita penat-penat pergi cari di hutan. Maka begitulah ilmu, kita cari dia penat-penat, catatlah apa yang kita tidak faham. Supaya ingat, ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita belajar kuliah, ada buku catatan tu, tulis buku. Dah meninggal, kadang-kadang kita jumpa buku catatan tersebut. Belajar tasawuf tahun 72, ya Allah, belum lahir lagi. Belajar ilmu apa? Fiqh. Kan? Belajar tahun 60-an. La ilaha illallah, ada catatannya. Tapi pada hari ini, zaman kini, semua dengar je. Dia terlupa nak mencatat. Ya? Catat, tak kisah catat dalam handphone ke, catat dalam kertas ke, catat dalam buku ke, lebih utamalah dalam buku. Kerana dalam handphone ni kadang-kadang kita lalai dengan benda-benda lain, ya. Baik. Yaqul Hasan Basri, laqad kana rajulu idza talaba al-ilma yura dhalika fi basarihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhdihi. Kata Hasan Basri, seorang tabi'in yang terkemuka, seorang yang menuntut ilmu, maka akan kelihatan pengaruh ilmu itu dalam apa tahu? Pandangannya. Bagi pandangan orang tahu ni orang berilmu ni, bukan cakap-cakap kosong. Begitu juga dalam lisannya, kata-katanya. Berbeza tahu orang membaca dengan orang memindah-mindahkan maklumat sahaja. Beza. Jadi ustaz pun kena baca. Tak boleh main cakap ikut suka je, baca kat Facebook atau cerita kat orang. Benda ni kat Facebook bukan benda ilmu yang solid. Kita kena baca daripada kitab-kitab turas contohnya. Dan kelihatan pada tindakan-tindakannya. Tindakan yang kita tahu ni tindakan orang berilmu. Dia tahu apa dia buat. Kan? Budak ni bagusnya dia berniaga, pandai je berniaga nasi lemak ni. Tak pernah kita fikir nasi lemak ni kena buat macam ni. Menunjukkan budak ni baca, dia buat kajian. Bukan datang tampil sama je dengan cara orang lain. Maka itu namanya orang yang rugi, kerana tidak buat kajian, tak buat catatan. Dan kata Hasan Basri lagi, kesan daripada ilmu yang dipelajari menjadikan salatnya, menjadikan kezuhudannya meningkat, ada peningkatannya. Bila dia menghafal banyak surah, tentulah sembahyangnya panjang. Banyak sembahyang sunatnya. Tak berhenti-henti dia sembahyang. Zuhur, orang sembahyang 2 rakaat. Sebelum zuhur dia sembahyang 4 rakaat. 2 rakaat. Kerana 2 rakaat muakkad, 2 rakaat gairu muakkad. Oh, baru kita tahu. Kerana dia membaca.
Pendek baca, dia maklum kepada kita. Dia puasa bukan hari putih saja, hari hitam pun dia puasa. Ya, hari hitam, ada hari hitam Yang ingat ada hari putih saja, hari hitam pun ada. Hari putih adalah hari 13, 14, 15. Bulan-bulan hijrah, bulan-bulan qamariyah. Hari hitam adalah hari bulan hilang, iaitu 28, 29, 30. Setiap bulan Islam itu penghujungnya kita panggil hari hitam. Juga digalakkan kita puasa. Ya, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tengok kan, berdampingan dengan orang yang berilmu itu menambah nilai kita di sisi Allah SWT. Ya. Alangkah indahnya kata-kata Imam Malik rahmatullah alaih radhiyallahu anhu, laisa al-ilmu bi kasrati riwayah wa innamal ilmu nurun yadha'uhu Allahu fil qulub. Bukanlah ilmu itu terbit dengan banyak periwayatan. Banyaknya fulan, banyaknya kitab dia dipanggil gelaran itu, gelaran ini. Masukkan pula kat TikTok biar satu dunia tahu, kenal tentang dia, entah ya entah tidak. Ya, supaya orang kenal. Bukan. Ilmu bukan bersifat begitu, tapi ilmu adalah satu yang akan menyebabkan perubahan berlaku dalam diri menjadi orang lebih baik. Kata-katanya merupakan terapi kepada orang sakit. Tindak tanduknya, nasihatnya merupakan ubat penawar kepada orang yang sedang sakit. Maka inilah dia peranan ilmu yang sepatutnya menjadikan kita insan yang lebih baik. Bukan ilmu itu untuk ditunjukkan kepada orang, diberikan kepada orang itu gelaran yang kita pun tidak tahu siapa yang memberinya. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kalau dulu orang menuntut ilmu, pergi pondok, ramai pengikut, digelar tuan guru. Selepas 40 tahun dia mengajar. Tapi pada hari ini kalau mengajar kat Facebook pun orang panggil tuan guru. Bukanlah kita dengki ke apa, bukan tuan-tuan. Tapi gelaran ni terlalu murah pula, mudah pula bagi pada siapa sahaja kan. Tak mana dia belajar, antara lulus atau tidak, seorang panggil tuan guru pada hari ini. Jadi alangkah remehnya perkataan yang mulia itu, padahal pemberian gelaran itu diberi kepada orang benar-benar alim, memiliki pondok yang muridnya ribu-ribu hadir, hidupnya untuk Allah SWT. Tapi pada hari ini terkenal sikit semua orang panggil tuan guru. Murah sangat begitu ke tuan-tuan? Tuan guru ni untuk pengetahuan tuan-tuan macam Tan Sri tau, dia sebut title dia berikan oleh raja tau. Kan sembarang boleh dapat tau. Jadi hendaklah kita sedar bahawa nama ini janganlah main-main bagi kepada sesiapa sahaja, melainkan dia ada sumbangan tertentu, kebaikan tertentu, memberi keberkatan kepada orang lain, barulah dia layak mendapat gelaran-gelaran tertentu. Jadi sekali baik semuanya daripada Allah Taala, kelemahan manusia. Moga ada satu ilmu yang bermanfaat untuk kita pada hari ini. Jadi khulasahnya, apa penting? Yang mana penting? Ilmu ke harta? Cuba jawab sikit. Mana yang penting? Ilmu ke harta? Nabi Sulaiman tadi kaya raya, dah ada ilmu. Tentulah ilmu lebih penting. Tapi kalau dapat dua-dua, alhamdulillah. Macam saya pernah cerita pada tuan-tuan, ya, ilmu penting. Ilmu penting, ilmu ya. Semua juga ilmu suria. Ilmu penting, harta pun penting juga supaya hidup kita tidak melimpat. Tapi kalau sebut yang mana lebih utama, ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Puan Zina. Ilmu yang bermanfaat itu yang paling utama dalam hidup kita. Jadi moga Allah memberkati kita. Dan itu sebab antara doa Nabi SAW yang sering bagi diamalkan, Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni. Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman ya rabbal alamin. Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Kedua-dua penting. Betul. Doa ni boleh tuan-tuan peroleh daripada Facebook saya ataupun daripada Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Yang belum join, ahlan wa sahlan untuk masuk dalam kumpulan Telegram sahabat Ustaz Zahazan, kerana ada banyak nota, fakta dan doa yang dikumpulkan. Terima kasih sahabat kat TikTok. Terima kasih yang sharing kepada yang lain. Alhamdulillah ramai yang tuntut pagi ni. Pagi ni saya tak sempat buat kuliah bersama dengan yang bahagia Profesor Datuk Dr. Muhayya. InsyaAllah kita akan tangguh waktu lain kerana ada clash jadual sikit pada beliau. InsyaAllah kita akan buat pada waktu lain. Terima kasih tuan. Salam Pantai Puteri. Masya Allah, Nusuria dari Pantai Puteri. Alhamdulillah. Orang kampung Noragol. Latif Fahmi. Alhamdulillah. Sahabat yang hadir, terima kasih. Riwayat Faridah Heli Said, Misal Bigaraj. Alhamdulillah. Ada jual kereta ke Bigaraj ni? Zaiful Fuad, Anggun, Niza, Ziza, alhamdulillah semua.
Huda Hamzah, terima kasih semua yang hadir. Maaf tak sempat nak sebut nama semua. Siti Halizah Misbah, ya, Taufik, terima kasih Ashraf Hijama, terima kasih Taufik, terima kasih semua yang hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi waktu lain. Tak ada apa, pagi esok jumpa lagi insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih kami SMS Hidayayu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimin wal muslimat. Allahumma wa minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما يقربنا إليك يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqullahu minkum. Terima kasih tuan. Bagi tuan yang ingin menurut kami, bersama kami perjalanan ke 3 tanah suci. Best tahu perjalanan 3 tanah suci, Baitul Maqdis, Mekah, Madinah. Jom join trip kami ke Baitul Maqdis dan juga Umrah pada bulan 8 nanti. Combine 3 sekali. Tanah suci ni, Baitul Maqdis mula-mula, kemudian kita pergi ke Mekah, balik melalui Madinah. Jom, siapa nak ikut, tolong daftar segera, tempat terhad. Bagi mereka yang nak join kami program trip ke Uzbekistan, untuk bulan 8 dah penuh, tapi bulan 10 sedang dibuka sekarang, boleh daftar Dan begitu juga ke Baitul Maqdis, begitu juga ke Turki, ke Morocco, ke Balkan. Kami ada trip-trip ke negara berdekatan. InsyaAllah bulan 9 nanti saya nak pimpin satu grup pergi ke selatan Thai. Nak ikut tak? Trip ni pergi ke Thailand, bahagian selatan ni, untuk menziarahi universiti kat sana, pondok. Dan yang paling best sekali, kita nak belajar cara berdakwah. Kerana guru yang akan kita temui sana punya pengalaman mengislamkan ribuan orang Sami dan juga orang Kristian, orang tak beragama pun. Beliau akan ajar kita bagaimana teknik dakwah. 5 minit je close. Wah, macam sales pula saya sangat teruja dengan pendekatan ustaz ini. Namanya kami rahsiakan dulu. Orang Melayu kita yang punya peluang berdakwah, ribuan orang masuk Islam di tangannya. Kita kalau orang Kristian ni 3 minit insya-Allah masuk Islam, insya-Allah. Nak join tak? Trip belajar dakwah, street dakwah. Kita berdakwah terus pada orang, bukan teori-teori dan amali terus. Alhamdulillah, guru saya ini telah pun mengislamkan ribuan manusia di sana dengan teknik yang betul, hikmah, dengan panduan, dengan hidayah yang Allah berikan, campakkan ke dalam hati mereka menerusi apa yang diusahakan sahabat ni. Saya kira sangat berbaloi untuk kita belajar, tuan-tuan. Kerana keliling kita ada orang bukan Islam yang sangat baik hatinya, tapi kita tak reti nak mendekati dia. Maka perjalanan kami ke selatan Thai pada bulan 9 nanti sangat penting untuk tuan-tuan turut serta. Kerana kita nak belajar berdakwah pada adik-beradik kita, nak daftar umrah. Yo Paris, tolong bagikan link kat sini. Pada Zazan Travel, tolong masukkan link kat sini. Okey, kalau pergi ke Facebook ke Insta ke, pergi ke TikTok ke, cari perkataan Zahazan Travel. Boleh? Bagi sahabat yang ada dekat TikTok, Rusetia, tolong masukkan. Bagaimana nak mendaftar untuk pergi umrah. Pergi umrah masih sedang dibuka sekarang ni. Tempat terhad, kapal terbang kita dah confirm, tiket pun dah confirm, hotel semua dah confirm. Jadi kita bukan letak dan tidak ada dari lagi, kita sudah ada tarikh, sudah ada tiket booking semua, everything dah ready. Tunggu tuan-tuan yang minat saja untuk menyertainya. InsyaAllah dibuka pada bulan 8, 9, 10, 11, 12. Bulan 12 terutamanya kena segera sangat, kerana tempat sangat terhad. Lambat nanti harganya meningkat, bukan. Jadi siapa yang telah berniat untuk pergi umrah, sekeluarga dengan pasangan dan sebagainya, segera daftar. Terima kasih sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi pagi esok insya-Allah. Pagi esok kita ada tajuk best, insya-Allah saya akan terang kepada tuan-tuan. Nanti saya maklumkan tajuknya. Baik, terima kasih. Setakat ini saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Fuad. Ustaz kami saya Cemias, terima kasih Khadijah. Terima kasih kat TikTok semua. Nama yang ada Mengol, Taufik, Lina, Bonda Su, Fendi,
Terima kasih Chin Chun Fan, terima kasih Puan Azina, kisah kat suami ya, Abdul Rahman Hassan, terima kasih Kak Muhammad. Terima kasih semua. Wardah Al-Idrus, ya, Yang Mulia Wardah Sharifah Wardah Al-Idrus, Fitra Syakirin, Mr. Mayat, terima kasih. Oni Baba, terima kasih semua Dina Zahra, Aziz tukang urut. Oh, tukang urut Aziz ya. Man, Kakak Comel, terima kasih. Sita, terima kasih semua. Perempuan boleh pergi join ke Sultan? Ya, boleh. Perempuan lelaki kita pergi sekali. InsyaAllah. Best tau, perjalanan best sangat. Kita naik kereta api laju sampai kat Sultan Thai. Kemudian kita akan bergerak dengan bas untuk mencari tempat-tempat menarik di Thailand nanti. Lebih lanjut lagi tuan-tuan boleh check dengan Zazan Travel. Kita akan beritahu itinerary tak lama lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Ahlan sahlan. Kita boleh hantar ayah ibu kita yang sudah bersara sebagai hadiah ulang tahun perkahwinan mereka untuk join supaya ayah ibu yang lepas bersara ni ada kerja dakwah yang boleh dibuat. Dia sampai pergi ke masjid, ayah ibu kita pergi ke masjid kan. Mungkin boleh berdakwah bersama-sama. Sahabat saya ni ambil kerja dakwah ni tiap-tiap minggu, tiap-tiap waktu. Kalian jumpa orang kat petrol station pun Islamkan orang. Ya Allah, hebatnya, bestnya. Ribuan orang telah diislamkan. Nanti kita belajar teknik, strateginya. Terima kasih terakhir itu. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.